Ya. Saya ambil kehadiran kat situ. Masuk ke tak masuk ke lain kira. Okey, kita dah belajar bab 11.1 semalam. Hari ni kita sambung lagi. Tajuk berikutnya iaitu 11.2. 11.2 bertajuk, saya harap kamu boleh bersedia dengan buku teks. Buku teks kamu 11.2 bermula di muka surat 235. Graf gerakan linear. Kita akan belajar sini hari ini, graf gerakan linear. Muka surat 235. Tolong bersedia dengan buku teks. Okey, graf gerakan linear ni adalah satu topik yang berkaitan dengan tajuk sebelumnya, iaitu gerakan linear. Okey, lepas kita belajar gerakan linear, kita dah tahu apakah itu gerakan linear. Macam mana contoh-contoh gerakan linear? Okey, boleh bagi tahu saya tak contoh-contoh gerakan linear? Contoh, Muhammad Haziq. Contoh gerakan linear. Terrecall balik. Vishal, contoh gerakan linear. Apa contoh-contoh gerakan linear? Kita dah belajar kan semalam. Azri? Azliana? Diam pula. Takkan dah kenyang tidur pula. Contoh-contoh gerakan linear. Contohnya kereta bergerak lurus. Tu kereta bergerak basikal dikayuh pada garisan lurus. Okey. Bola jatuh daripada atas apabila dilepaskan. Lepaskan bola, pap, syum dia jatuh ke bawah. Atas ke bawah, lurus. Okey, itu adalah contoh-contoh gerakan linear. Okey. Tapi kalau objek yang berputar, contoh bola kan, bola kita ikat dengan tali, kita pusing, itu bukan linear. Itu dia punya pathway tu round shape. Itu bukan gerakan linear. Tidak termasuk dalam tajuk ini. Gerakan membulat. Okey. Gerakan naik roller coaster, naik turun, atas bawah. Gerakan linear ke? Bukan gerakan linear. Cuba jawab. Bukan gerakan linear. Yes, bukan gerakan linear. Gerakan linear ni hanya yang lurus. Tak kira lah lurus ke arah mana. Lurus ke depan ke, lurus ke belakang ke, lurus ke kiri, lurus ke kanan, lurus ke atas, lurus ke bawah, lurus menyengit. Yang penting lurus gerakan linear. Okey? Jadi lepas kita faham gerakan linear tu, kita ada belajar berkenaan jarak, kita belajar berkenaan sesaran, laju, pecutan. 5 benda. Semua kelima-lima ni berbeza. Okey, daripada situ kita perlu belajar lagi lebih dalam dengan tajuk 11.2 iaitu graf dia. Okey, macam mana gerakan-gerakan garis lurus ni boleh dilihat di atas kertas graf. Kenapa nak kena belajar graf pula cikgu? Bukan bertambah susah ke? Ya, bukan bertambah susah, dia sebenarnya semakin senang. Okey, graf gerakan linear ni adalah satu tajuk yang berkait rapat dengan tajuk sebelum tu, gerakan linear. Kita belajar graf dia pula. Bila kita faham graf dia, kamu akan rasa bersyukur sangat. Sebab graf ni membantu kita semua dan saintis, engineer dan kita je lah yang belajar ni memahami dengan lebih mendalam pergerakan objek yang bergerak secara lurus. Okay, sekejap saya nak sambung. Power supply dekat komputer saya ni habis bateri.
Okey, tengok. Linear, apa definisi dia? Oh, tak ada definisi. Graf gerakan linear tu definisi ada, dalam buku teks ada. Baca perenggan yang kedua. Daripada awal lah. Kadang-kadang agak sukar untuk kita menerangkan gerakan dalam bentuk perkataan. Okey, oleh itu kita boleh menggunakan graf untuk menerangkan gerakan satu objek dengan lebih lanjut. Itulah graf ni sebenarnya membantu kita untuk menerangkan, untuk lebih faham lagi. Bila kita menerangkan tu, kita memahamkan orang. Okey, kalau kamu tak faham pun, kamu boleh lebih faham jika ada graf. Graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Terdapat dua jenis gerakan linear yang perlu anda pelajari. Dua jenis graf gerakan linear, iaitu graf sesaran masa dan graf halaju masa. Ada dua jenis graf yang berguna untuk tajuk gerakan linear. Yang pertama, graf sesaran masa. Inilah dia. Nama dia ialah sesaran masa. Sesaran dash masa. Jangan hilang dash pula, jangan tukar, jangan tulis jarak masa ke. Mesti sesaran masa. Kenapa sesaran? Dia ada maklumat arah kat sini. So sesaran pada paksi Y, masa pada paksi X. So masa bergerak sentiasa ke depan. Sesaran boleh ke depan, boleh ke belakang. Ke bawah dia, bawah ni ke belakang. Okey, kalau sesaran naik ke atas, maksudnya ke depan. Okey, sesaran 50, 100. Okey, kalau sesaran turun, sesaran berkurang. Sampai titik ni sesaran kosong. Okey, bawah pada garis masa ni, bawah pada paksi masa tu sesaran negatif. Okey, sesaran negatif. Apa maksud sesaran negatif? On the other side, pada arah, pada belah yang lain, belah ke belakang. Kalau kita bergerak ke depan, dari satu point kita bergerak ke depan, okey, semua arah-arah sesaran yang ke depan dia tu semua positif. Tapi apabila kita bergerak ke belakang daripada titik mula kita tu, semua sesaran dia tu adalah negatif. So ini contoh, graf sesaran masa digunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Rajah 11.3 menunjukkan graf sesaran masa bagi pergerakan seorang budak lelaki. Bolehkah anda menghuraikan gerakan budak lelaki ini? Kita boleh huraikan daripada graf ni. Mari kita huraikan. Inilah nampak. Nampak ke? Nampak ke tak nampak? Saya nak dua-dua page. Okey, huraiannya ialah daripada titik O ke titik A. Okey, huraian pergerakan seorang budak lelaki. Halajunya adalah seragam. Halaju seragam. Kita tengok graf ni, halaju seragam. Macam mana dia tahu halaju seragam? Kita tengok sesaran dia bertambah secara seragam. Macam mana cikgu tahu sesaran dia bertambah secara seragam? Sebab dia garis lurus. Okey? Garis lurus. Kalau kamu cuba letak skala pada graf ni pun, kamu akan dapati peningkatan jarak tu adalah pada kadar yang sama. Okey, cuba kamu bagi dua masa ni. Okey, 0 saat, 1 saat sini, 2 saat sini. Okey, di tengah-tengah ni 1 saat. Kamu ambil pembaris, naik ke atas, sampailah titik dia. Kamu pun tolak pergi, bukan tolak, titik-titik-titik pergi ke sebelah kiri. Kamu akan dapat satu nilai 50/2. Sini 50. Okey, dia akan berjumpa di tengah-tengah. 50 ke 0, tengah-tengah. So di tengah-tengah, daripada 0 pergi 50, tengah-tengah nilai dia apa? Cuba jawab. 0 ke 50, tengah dia nombor berapa? 5 ego. Ya, nombor 5. Betul. Lucu lah. Tengok ni
Saya ni beria bercakap dengan mikrofon. Lupa tak sambung pun. Masya Allah. Dah sambung. Dengar tak suara? Dengar cikgu. Nasib baik awak bercakap. Baru saya tahu. Sebenarnya saya tak pasang. Okey, di tengah-tengah ni adalah 25. Tengok. 25. 25, lepas tu naik 25 lagi. Dia meningkat secara sekata. Bila meningkat secara sekata, sasaran meningkat secara sekata, meningkat secara seragam, itu adalah halaju seragam. Jadi kita boleh tafsirkan. Bila garis lurus, condong, maksudnya ada halaju yang seragam. Itu maklumat yang pertama yang kita boleh dapat daripada graf ni. Okey, budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan halaju seragam. Maklumat lain yang kamu boleh bagi tahu, okey, lepas 2 saat, budak itu berada pada jarak 50 meter daripada titik permulaan. Kamu boleh nyatakan benda tu. Kamu boleh menghuraikan pergerakan budak tu berpandukan graf. Okey, nampak 2 poin dah kamu boleh hurai. Kamu boleh hurai dia punya halaju, kamu boleh hurai di mana kedudukan dia lepas 2 saat. Okey, seterusnya. Daripada titik A ke B. Kecurunan A, B adalah sifar. Daripada titik A ke B, tak ada kecurunan graf ni. Mendata. Mendata tu tak ada kecurunan. Kalau dia naik sikit, baru ada kecurunan. Bila ada kecurunan, ada halaju. Okey, bila dia mendata, halaju kosong. Halaju kosong tu apa? Tak ada halaju. Tidak bergerak. Okey, duduk setempat, berdiri tegak, tak bergerak ke mana-mana, kaki diam. Kamu nak duduk ke, sama ada budak tu duduk ke, berdiri ke, kita tak tahu. Dan kita tahu budak tu duduk di tempat itu, diam. Pergerakan dia tidak berubah, duduk di situ. A ke B. Okey, kita boleh tafsirkan budak itu berhenti selama berapa saat ni? Daripada 2 ke 8, berapa saat? 6 saat. Ya, pelajar itu berhenti selama 6 saat. Apabila dia berhenti selama 6 saat pada kedudukan 50 meter daripada titik permulaan. Nampak tak? Kamu boleh bercerita apa yang berlaku pada budak tu. Macam mana pergerakan budak tu. Baru daripada kosong, daripada O, A ke B. Banyak lagi kamu boleh cerita. Berpandukan graf. Halaju sifat. Budak itu berada dalam keadaan rehat dari saat 2 hingga saat 8. Iaitu 6 saat. Daripada B ke C pula. Kecurunan BC adalah positif dan seragam. Nampak? Okay. Lepas dia rehat, dia sambung berjalan lagi. Daripada minit 8 ke minit 12. Ada kecurunan. Ada kecurunan ni maksudnya ada halaju. Ada peningkatan sasaran dia. Okay. Secara seragam. Saat ke-8, saat ke-9, saat ke-10, saat ke-11, saat ke-12. Kalau kamu ambil pembaris, kamu bagi 4. 8, 9, 10, 11, 12. Okay, bagi 4 ruang. Kamu titik naik. Okay, titik ke kiri. Pada titik ke-9, kamu boleh cari. Pada saat ke-9, kamu tahu berapa jarak dia daripada titik permulaan. 50 naik berapa, kita tak tahu. Jadi kamu kena titik dia baru tahu. So kamu boleh tafsir benda tu. Okey, kalau kita tak ada maklumat titik-titik antara kita tak ada maklumat saat ke-9, 10, 11 pun tak apa, kita dah boleh tafsir dah. Pelajar itu bergerak dengan halaju seragam selama 8 ke 12 tu berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Selama 4 saat setelah dia rehat. Okey. Dan akhirnya dia berada pada jarak 100 meter daripada titik mula. Jadi berapa halaju? Kamu boleh kira halaju. Macam mana nak kira? Ingat lagi formula yang kita belajar, rumus yang kita belajar kemarin.
Halaju adalah jarak bahagi masa. Mana jarak dia? Untuk titik BC, mana jarak dia? Untuk pergerakan dari titik B ke titik C, berapa jarak dia? Nak cari nilai halaju. Berapa sesaran dia? Ni sesaran. Membaca lah dekat sini. 100 100. tolak 50. 100 tolak 50. 50. 50 dia punya sesaran. Berapa masa berapa lama masa dia? 8 ke 12? 4. 4 saat. Betul ke? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 4 saat. So, 50 bagi 4. Jumlah sesaran bahagi dengan jumlah masa. 50 bahagi 4, dapatlah nilai halaju dia. Okey, pada B ke C, halaju adalah seragam. Budak itu bergerak sejauh 50 meter dengan halaju seragam. Okey, kamu boleh nyatakan halaju seragam. Tapi kalau soalan tanya, berapakah nilai halaju seragam? Kamu boleh kira. Okey. Kalau dia tak tanya, cukuplah setakat kamu bagi tahu halaju seragam. Kalau dia suruh kira, kamu kiralah. Halaju seragam dikasih. Okey, seterusnya daripada titik C ke D pula. Okey, C ke D, dia punya sesaran tu berkurang. Kurang. Siapa yang tak nampak lagi macam mana dia berkurang, kamu baca ke tepi dia ni. Okey, pada titik ni kamu tarik, bawah pada 100. Kamu tarik di sini, 50. Macam itulah cara baca dia. Okay, semakin berkurang. Sampailah titik D, dia kembali ke titik permulaan dia, iaitu kosong. 0. O. Dia berpatah balik ke titik mula dia. Di sini ada halaju juga. Tapi halajunya adalah negatif. Sebab arah dia sudah undur ke belakang. Dia bergerak ke depan, dia rehat sekejap, dia sambung jalan lagi sampai titik C. Lepas tu dia pun patah balik undur ke titik permulaan. Okay. Daripada titik mula, dia bergerak ke depan. Bergerak ke depan, dia stop sekejap, lepas tu dia sambung lagi, bergerak ke depan. Macam mana? Macam ni lah. Daripada titik O, dia jalan, dia stop, rehat, dia jalan lagi, sampai dia sampai titik C, dia undur ke belakang. Titik D. Okey, ada halaju, ada pergerakan, tapi halaju negatif. Okey, macam mana nak kira halaju ni? Sesaran bahagi masa. Okey, sesaran akhir adalah kosong, sesaran awal adalah 100, kosong tolak 100. Berapa kosong tolak 100? Sesaran bahagi masa. Okey. Sesaran bahagi masa sama dengan macam mana nak cari sesaran lah? Sesaran akhir tolak sesaran awal. Sesaran akhir kosong, sesaran awal 100. Kosong tolak 100 berapa? Tolong jawab. Kosong tolak 100. Negatif 100. Ya, negatif 100. Sebab itulah dapat nilai negatif halaju tu. Negatif 100 bahagi dengan masa. Tadi sesaran sudah ada. Bahagi masa. Masa 12 ke 16, 4 saat. So, negatif 100 tolak 4. Negatif 100 bahagi 4. Itu adalah halaju dia undur ke belakang. Dan nilainya adalah negatif. Negatif menunjukkan dia bergerak ke belakang. Bergerak pada arah lawan daripada arah pergerakan asal dia. Pergerakan asal dia ke depan, positif. Okay? Kalau lawan arah dia, ke belakang lah. Dia undur ke belakang. Okay, itu adalah tafsiran untuk titik C ke D. Halaju adalah negatif, seragam, iaitu bergerak dalam arah yang bertentangan. Budak itu berpatah balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan halaju seragam. Berapa nilai dia? Nilai dia kamu kira tadilah. 100 bahagi 4. Negatif 100 bahagi 4. Sama dengan
Negatif. Negatif 25. Ya, negatif 25. Itu adalah hal lajunya. Okey, itu adalah graf sesaran masa. Ada sebarang soalan setakat ni? Kita nak belajar 2 jenis graf je hari ni. Graf yang pertama, sesaran masa. Sebelum kita masuk graf yang kedua, ada sebarang soalan? Tak ada cikgu. Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okey. Baik, tarik nafas. Hembus. 5 kali. 1. 2. 3. 4. 5 kali. Rehat. Okey, kita sambung kepada yang seterusnya. Graf hal laju masa. Kenapa saya suruh awak relax dulu? Kerana kita nak set minda kita tu supaya bersedia. Kita letak pause di pertengahan antara konten pertama dengan konten kedua. Ini konten kedua. Okey, graf yang kedua. Untuk tajuk graf gerakan linear. Okay, graf gerakan linear ada 2. Satu hal laju masa. Satu sesaran masa, satu lagi hal laju masa. Ini yang kita nak masuk. Graf hal laju masa membolehkan sesaran, hal laju dan pecutan. Suatu objek bergerak itu ditentukan. Okey, yang tadi kita belajar tu sesaran masa tu tak ada pun saya sebut berkenaan pecutan. Okey, dan graf tu sesuai untuk pergerakan yang tak ada pecutan. Okey, kalau graf sesaran masa kita nak guna untuk mentafsir gerakan yang ada pecutan, dia ada satu jenis bentuk lagi pada graf, iaitu graf lengkung. Graf lengkung ni untuk peringkat kamu susah nak tafsir. Sebab itu adalah quadratic function. Okey, graf lengkung. Jadi yang kamu tahu graf garis lurus. Okey, rumus graf garis lurus tu senang. Y sama dengan mx plus c. Kamu dah belajar dalam matematik. Okey, graf garis lurus, dia punya rumus Y sama dengan mx plus c. C itu adalah pintasan pada paksi Y. Jadi kita biasa berurusan atau deal dengan graf-graf garis lurus. Jadi untuk graf pecutan masa, graf sesaran masa, untuk orang yang kurang mahir mentafsir graf lengkung, susah untuk kita masukkan elemen pecutan pada graf ni. Okey, kalau pergerakan tu ada pecutan, lebih sesuai kita guna graf hal laju masa. Okey, kerana pada graf hal laju masa, pecutan itu ada, pecutan suatu objek boleh diwakili dengan garis lurus condong. Okey, tengok ni garis lurus yang condong. Titik O ke titik A. Titik B ke titik C. Untuk graf hal laju dan masa, hal laju melawan masa, apabila ada graf yang garis lurus dan condong, bermaksud pergerakan tu adalah pecutan. Sama ada pecutan ataupun nyah pecutan. Okey, kalau pecutan tu positif nilai kecondongan dia. Macam yang ni lah, daripada O ke A, positif kecerunan positif. Ada pecutan. Daripada titik B ke C, kecerunan negatif. Okey, dia condong ke bawah. O ke A condong ke atas. B ke C condong ke bawah negatif. Okey, pecutan negatif. Pecutan negatif adalah nyah pecutan. Apa itu nyah pecutan? Objek itu bergerak semakin perlahan. Okey, hal laju berkurang semakin perlahan. Dia bergerak, masih lagi bergerak, tapi hal laju yang berkurangan. Itu nyah pecutan. Okey, kalau pecutan pula, hal laju bertambah. Okey, semakin laju. Okey, mula-mula dia perlahan 0 meter per second, naik 5 meter per second, naik 10 meter per second, naik 15 meter per second. Semakin laju, hal laju bertambah. Ada pecutan.
Okey, kalau nyah pecutan, hal laju berkurang. Okey, bermula daripada laju semakin perlahan, semakin perlahan, semakin perlahan. Okey, contoh 25 meter per second. Okey, dia tekan brake. Okey, semakin perlahan 20 meter per second. Tekan brake lagi, tidak berhenti, masih lagi tekan brake. 20, 15 meter, 20. 15 meter per second. Tekan brake, masih lagi tekan brake. Turun lagi 10 meter per second. Turun lagi 5 meter per second. Turun sampai berhenti kosong. Kosong meter per second. Itu nyah pecutan. Kamu kan tahu beza. Nyah pecutan dengan pecutan. Dia dua benda yang berbeza. Okey. Dan nilainya untuk pecutan mesti positif. Dan nilai nyah pecutan dia mesti negatif. Dan kamu boleh lihat benda tu atas graf. Kalau graf tu condong naik ke atas, positif. Pecutan positif. Kalau graf dia tu condong ke bawah, itu nyah pecutan. Pecutan negatif. Untuk graf hal laju masa. Okey, khusus untuk graf hal laju masa. Boleh faham? Graf hal laju melawan masa membolehkan saran hal laju pecutan bergerak untuk yang objek yang bergerak itu ditentukan. Graf hal laju melawan masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang mula bergerak dari titik O. Cuba anda huraikan pula gerakan yang dihasilkan oleh motosikal tersebut. Mari kita huraikan. So daripada titik O ke A, pergerakan masa dia adalah 5 saat. Okey, hal laju dia bertambah daripada 0 meter per second dan akhirnya mencecah 8 meter per second. Ada peningkatan hal laju. Okey, peningkatan hal laju tu apa? Pecutan. Jadi kamu boleh tafsirkan untuk kecurunan OA adalah positif dan seragam, bermaksud hal laju motosikal bertambah secara seragam. Pecutan motosikal adalah seragam. Ataupun motosikal yang ditunggangi oleh remaja itu memecut. Okey, memecut pun boleh juga. Okey, manakala daripada titik A ke titik B, masanya adalah 5 saat lagi. Okey, 5 saat lagi. Tadi 5 saat, 5 saat lagi. Okey, hal lajunya adalah kekal 8. Okey, kecondongan kosong, mendata. Ada hal laju tapi hal lajunya kekal. Hal laju 8. Hal laju dia 8. Tapi condong dia kosong. Condong kosong tu maksudnya apa? Pecutannya kosong. Pecutan kosong tu apa? Maksudnya tidak bertambah hal laju dan tidak berkurang hal laju. Kekal. Hal lajunya kekal. Berapa kekal hal laju dia tu? 8. Okay, 8 meter per saat. Kekal selama 5 saat. Daripada titik A ke titik B. So tafsirannya adalah kecurunan AB sifar, hal laju motosikal mala, pecutan motosikal sifar. Ataupun motosikal itu tidak memecut dan bergerak dengan hal laju seragam, iaitu 8 meter per saat. Kamu boleh tambah lagi huraian dia. Okay, seterusnya daripada titik B ke C pula. Okay, kecondongan kat sini negatif. Okey, hal laju akhir tolak hal laju awal untuk mencari beza hal laju. Okey, pecutan rumusnya adalah hal laju akhir tolak hal laju awal. Ingat lagi rumus dia, kita dah belajar semalam. Hal laju akhir V tolak hal laju awal U. Hal laju akhir 0, hal laju awal 8. Berapa 0 tolak 8? Negatif 8. Ya, negatif 8. Negatif 8 tu adalah V tolak U. So, V tolak U bahagi dengan masa dia. Masa dia 5 saat. Negatif 8 bahagi 5. Itu adalah nilai nyah pecutan. Nilai nyah pecutan motosikal tersebut. Negatif berapa? Tekan kalkulator. Negatif 8 bahagi 5. Negatif 1.6. Yes, negatif 1.6. Itu adalah nilainya pecutan. Kecurunan BC adalah negatif dan seragam. Hal laju motosikal berkurang secara seragam. Okay. Motosikal bergerak dengan pecutan negatif ataupun nyah pecutan seragam.
Berapa nilai dia? Negatif 1.6 meter per saat kuasa 2. Okey, daripada C ke D dia bergerak lagi. Bergerak lagi daripada C ke D ni. Bergerak. Tak bergerak. Halaju kosong. Okey. Dan motor itu berhenti. Daripada bergerak, daripada saat ke-15 sampai ke saat 20. Dia berhenti selama 5 saat. Ada halaju? Tak ada halaju. Kau baca kat graf kosong. Okey. Tidak bergerak. Alright. Okey. Itu adalah halaju dengan pecutan daripada graf halaju masa. Okey. Ada satu lagi benda yang kamu boleh dapat daripada graf halaju masa ni, tapi benda tu terselindung. Okey, benda tu terselindung disebabkan oleh kamu tak nampak secara jelas. Okey. Benda yang terselindung tu ialah luas di bawah graf halaju masa. Luas di bawah graf. Luas ni, nampak ni. Luas OA ke 5. Luas segitiga ni campur luas segi 4 tepat ni campur luas segitiga ni. Kamu kira luas dia. Okey, macam kamu belajar matematik, poligon, kamu kira luas poligon macam mana? Okey, kalau 4 segi, luas dia macam mana nak kira? Tinggi darab lebar, betul tak? Okey, kalau luas suatu bulatan ada rumus dia kan? Apa rumus luas bulatan? Cuba recall balik matematik. Rumus luas bulatan. Pi. Pi apa? Pi J. Pi J? Pi J ke? Pi J saja luas bulatan. Pi J square. Pi J kuasa 2. Ingat tak? Saya pula yang kasih ingat. Okey, kalau segitiga, macam mana luas segitiga? Apa rumus dia? 180 tolak 2. Apa? Saya tanya secara apa tu rumus luas segitiga? Awak ni entah ke mana? Planet mana dah awak pergi ni? Luas segitiga dalam matematik awak belajar. Apa rumus dia? Luas segitiga 1/2 darab satu per dua darab 22/7. 22/7. Luas segitiga. Luas segitiga macam mana? 1/2 darab tinggi darab base. Lebar. Lebar base tapak. 1/2 darab tinggi darab tapak. Itu segitiga kan? Matematik ni awak kena ingatlah benda tu. Sebab kita akan guna benda tu dalam sains untuk mengira luas di bawah graf. Okey, cuba tengok sini. Luas di bawah graf ni merangkumi bentuk segitiga, bentuk segi 4 tepat. Ya, betul. Mahalakshmi. 1/2 darab lebar tinggi darab tapak. Luas segi 4 tepat, luas segitiga. Ini adalah bentuk trapezium. Trapezium ke? Trapezium. Trapezium pun ada dia punya rumus lagi. 1/2 darab tinggi darab tapak darab 2 ni. AB ke 0.15 kan? Ke luas trapezium. Jadi kamu kena mahir tu matematik. Luas poligon. Okey, merangkumi segitiga, segi 4 tepat, segi 4 sama. Trapezium. Kita nak guna benda tu. Luas di bawah graf. Apa yang penting luas di bawah graf tu? Luas di bawah graf untuk graf halaju masa, kita boleh dapat nilai sasaran. Okey, nilai sasaran tu kita boleh tahu daripada graf dengan mengira luas di bawah graf. Sebagai contoh yang ni, okey. Luas di bawah grafnya ialah 1/2 darab 5 darab 8.
Cuba tekan kalkulator. 1/2 darab 5 darab 8. Berapa nilai dia? Nilainya 20. Okey, 20 apa? 20 meter. 20 meter tu adalah sesaran. Sesaran pergerakan motosikal tu apabila ia mula bergerak daripada titik O pergi ke titik A. Itu maklumat yang terselindung yang kita boleh tahu. Tak nampak secara jelas, kamu kena kira baru kamu dapat. Okey, yang kita tahu pecutan dia bertambah daripada dia semakin laju. Okey, laju dia bermula pada 0 meter per second sampai ke 8 meter per second dalam masa 5 saat. Sesaran dia macam mana? Sesarannya adalah 20 meter. 20 meter. Dia sudah bergerak sejauh 20 meter. Macam mana kamu tahu 20 meter tu? Saya kira luas di bawah graf segitiga ni. Nampak? Itu satu benda yang banyak pelajar abaikan. Sebab kenapa dia abaikan benda tu? Sebab sama ada dia tak faham ke ataupun dia terlupa. Okey, dia terlupa nak kira. Dia dah belajar dah, dia tahu dah luas di bawah graf ni adalah sesaran. Tapi dia lupa nak kira. Kenapa dia lupa nak kira? Sebab benda tu tak jelas. Okey, tidak terpapar secara jelas. Dia terselindung. Okey, itu adalah tafsiran untuk graf hal laju masa. Ada soalan? Setakat ni. Tak ada, cikgu. Kalau tak ada, bagus. Kita akan tamat jam 9.10. Ada lagi masa dalam 15 minit. Tengok lagi soalan. Okey, soalan. Graf sesaran masa dulu. Graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Graf ni. Sesaran masa. Berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? 4 saat yang pertama sesaran dia. Macam mana nak baca ni? Direct saja. Pergi ke 4 saat. Okey. Direct saja. Pergi ke saat keempat. Kamu titik naik. Okey. Titik ke kiri. Dapatlah nilai sesaran. Berapa sesaran dia? 6 meter. Senang kan? Okey, soalan B. Berapakah laju kereta mainan itu dari saat 3 hingga saat 5? Saat 3 hingga saat 5. Okey, tengok. Saat 3 hingga saat 5. Okey, maksudnya titik ni ke titik ni. Okey, titik yang pertama sampai ke titik atas sekali ni. Okey. Hal laju. Okey, hal laju. Macam mana kira hal laju? Jumlah jarak bagi jumlah masa. Betul tak? Jumlah sesaran. Jumlah sesaran macam mana? Sesaran akhir. Kamu baca sesaran akhir dia. Tolak sesaran awal 4. 8 tolak 4 berapa? 4. 8 tolak 4, 4. Okey. Masa akhir tolak masa awal. 3 tolak 5. -2. Negatif 2. Sorry. 5 tolak 3. 5 tolak 3, 2. Okey. Jadi 4 bahagi 2. 4 untuk sesaran, jumlah sesaran. 2, 3, 4, 5. 2 untuk jumlah masa. 4 bahagi 2. Jawapannya adalah 2 meter per saat. Nampak? Okey. Hal laju sama dengan kecurunan graf. Okey. Hal laju kereta mainan, kecurunan graf, kita kira 8 tolak 4, 5 tolak 3. Sesaran akhir tolak sesaran awal. Ini masa akhir tolak masa awal. Bukan akhir yang mana? Akhir daripada masa yang ni lah. Masa 3 ke 5. Bila soalan tanya 3 ke 5, kamu kira 3 ke 5 saja. Kamu jangan ambil akhir yang akhir betul ni. Bukan. Jangan ambil masa awal yang awal betul ni. Tak. Kamu kena tengok soalan. Soalan tanya, bagi tahu saat 3 ke saat 5, kamu ambil 3 ke 5 saja. Jadi masa akhirnya 5, masa awalnya 3.
Sasaran akhir dia 8, sasaran awal dia 4. Bukan kosong. Bukan yang awal-awal betul tu. Tak. Tengok kepada soalan. Okey, boleh? Untuk yang ni, bang soalan. Tak ada cikgu. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua. Graf menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang litar yang lurus. Okey, masih lagi sasaran masa. Motosikal bergerak, zoom, rehat berhenti. Okey, dia pun patah balik, syun balik. Tengok masa dia. Masa yang pertama 0 ke 4 dia bergerak ke depan. Okey, daripada 4 saat ke 6 saat, 2 saat ke sini dia stop sekejap 2 saat. Lepas tu 6 ke 12 dia patah balik. Nampak sasaran berkurang, dia patah balik lah. Okey, mula daripada titik sini dia bergerak ke depan. Okey. Dia rehat 2 saat, lepas tu dia patah balik. Kembali ke titik awal. Okey, berapakah sasaran motosikal itu selepas 4 saat? Selepas 4 saat. Di sini. Berapa sasaran dia? Sasaran dia selepas 4 saat ialah, kamu bacalah. Titik naik atas. Titik ke kiri. Sasaran 15 meter. Okey, tengok cara kira. Tu je. Sasaran 15 meter. Senang. Okay, soalan B. Berapakah halaju motosikal itu dari saat 6 hingga saat 12? Saat 6 ke saat 12. Saat 6 ke saat 12. Nak kira halaju. Halaju rumusnya adalah halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa akhir tolak masa awal. So halaju pula. Sasaran akhir tolak sasaran awal. Sasaran akhir dia berapa? Tolong baca. Sasaran akhir. Kosong. Sasaran awal dia? 15. Kosong tolak 15 adalah? Negatif 15. Yes, negatif 15. Okey, bahagi masa pula. Masa akhir tolak masa awal. 12 tolak 6? 6. Ya, jadi kamu kira lah. Dapatlah negatif 2.5. Betul kamu dapat nilai negatif. Negatif tu maksudnya apa? Maksudnya arah sudah bertentangan. Kalau tadi dia bergerak ke depan, sekarang dia patah balik ke belakang. Tak kiralah sama ada dia reverse gear ataupun kalau kereta dia boleh reverse gear kan. Ataupun dia pusing handle, undur ke belakang. Tak kira yang mana satu pun. Yang penting dia sudah bergerak undur balik daripada arah permulaan dia. Arah permulaan dia ke depan. Arah yang seterusnya dia undur ke belakang. Okey, boleh? Ada soalan? Tak ada cikgu. Seterusnya, graf halaju masa. Pergerakan sebiji bola boleh diwakili oleh bentuk graf di bawah. Bola pula bergerak. Halaju masa. Okey, sekarang ni graf halaju masa. Kita kena put a barrier between graf sasaran masa dengan graf halaju masa. Sebab cara nak mentafsir graf sasaran masa berbeza dengan cara nak mentafsir graf halaju masa. Okay? You must put a barrier between these two. Jangan mencampur aduk. Lain. Okay. Bola. So, bola tu daripada saat kosong, daripada permulaan pergerakan dia sampai saat keempat, dia bergerak dengan halaju 1. Halaju seragam. Okay. Tak ada penambahan halaju. Maksudnya tak ada pecutan. 1 meter per second selama 4 saat. Okay. Kemudian daripada saat ke-4 sampai saat ke-8 dia mula meningkat halaju dia. Dia bergerak semakin laju. Okay. Meningkat semakin laju sampai saat ke-8 dia mencecah halaju 3 meter per saat. Kemudian dia perlahan balik. Nyah pecutan. Selama 8, 9, 10, 11, 12 selama 4 saat. 2, 4, yes. Berapakah sasaran yang dilalui oleh bola itu pada 4 saat pertama? Soalan tanya sasaran. Nampak tak soalan tanya sasaran? Dalam graf halaju masa.
Macam mana nak cari sesaran pada graf halaju masa? Masa darab halaju. Sesaran boleh dicari dengan mengira luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf. Sudah saya terangkan tadi. Dia adalah satu maklumat yang terselindung. Okay, kamu tak boleh baca direct pada graf. Untuk maklumat sesaran, dia ada di atas graf tapi terselindung. Kamu kena kira. Macam mana nak kira? Kira luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Bagi 4 saat yang pertama. 4 saat yang pertama. 0, 1, 2, 3, 4. Yang ni saja. 0 ke 4. So daripada 0 ke 4 tu, cuba naik atas, potong bentuk segitiga, bentuk pelik ni, bentuk poligon ni. Kamu potong dia, kamu akan dapat daripada 0 ke 4 saat tu bentuk segi 4 tepat. Lebar dia 4, tinggi dia 1. So 4 darab 1. 4 darab 1 berapa? 4. 4. Jadi itulah maklumat sesaran yang kita cari. 4 meter. Okey, sesaran objek itu pada 4 saat yang pertama adalah 4 meter. Okey, luas di bawah graf. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, 4 saat darab 1 meter per saat dapatlah 4 meter. Sesaran sama dengan luas di bawah graf halaju masa. Luas bawah graf. Okey, soalan B. Tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 saat hingga masa 12 saat. Pecutan. Sekarang dia tanya pecutan. Pecutan kena kira juga. Tapi kira apa? Kira kecerunan. Okey, kira kecerunan. Dari mana ke mana? Dari saat 8 ke saat 12. Saat 8 ke saat 12, kecerunan dia seragam. Nyah pecutan, kamu kira kecerunan dia. Halaju akhir tolak halaju awal. Halaju akhir 0, halaju awal 3. 0 tolak 3. Kosong tolak 3 ialah? -3. -3. Okey, masa pula. Okey, tadi halaju dah ada. Masa akhir tolak masa awal. Masa akhir 12, masa awal 8. 12 tolak 8. 4. Okey, -3 bahagi 4. Nampak? Okey, kecerunan graf, pecutan adalah sama dengan kecerunan graf. So, halaju akhir tolak halaju awal, -3. Masa akhir tolak masa awal, 4. So, -3 bahagi 4, tekanlah kalkulator. -0.75. Betul. 0.75. Yes, -0.75. So itulah pecutan bola. -0.75. Okay, so kat sini berlaku banyak kesilapan pelajar buat. Okay, bila kamu tulis jawapan tu -0.75, cukup setakat tu, dah betul lah. Okay, tapi kalau kamu mau menyatakan perkataan nyah pecutan, kamu buang negatif dia tu. Kamu boleh sebut kecerunan, nyah pecutan ialah 0.75. Baru betul. Okay, kalau kamu tak mau sebut perkataan nyah pecutan, kamu boleh tulis pecutan sama dengan -0.75. Jadi kita faham. Maksudnya nyah pecutan. Kalau kamu mau tulis perkataan nyah pecutan, kamu hanya tulis nyah pecutan 0.75. Faham tak kat situ? Faham cikgu. Okey. So simbol negatif yang ada kat situ tu sudah menunjukkan nyah pecutan. Baik. Ada soalan setakat tu? Tak ada. Ada satu lagi contoh. Graf halaju masa sebuah motosikal. Ni yang akhir ni. Yang last sekali sebelum kita habis. Okey. Graf halaju masa sebuah motosikal. Okey, kita besarkan supaya nampak. So, motosikal tu bergerak pada saat 0, daripada permulaan sampai saat ke-6, ada peningkatan halaju. Naik. Sehingga saat ke-6, okey, halaju dia seragam, 15 meter per saat, seragam. Sampai saat ke-10, dia mula bergerak, mula perlahan, memperlahankan motosikalnya. Halaju semakin berkurang. Nyah pecutan berlaku di sini.
Okey. Okey, graf luas di bawah graf ada bentuk segitiga, segi empat tepat, segitiga yang kecil sikit. Okey, soalan. Tentukan halaju apabila masa 4 saat. So, masa 4 saat, halaju dia berapa? Macam mana nak baca ni? Senang saja. Titik naik atas. Titik pergi kiri. Bacalah halaju. Halaju dia berapa? 10. Baca saja. Senang. Okey. Soalan 2. Masa 8 saat. Masa 8 saat, titik naik atas, titik ke kiri, dapatlah 15. Jawapan dia 15. Senang kan? Okey, seterusnya. Cari sesaran pada selang masa 0 hingga 10 saat. So, 0 hingga 10 saat dia nak cari sesaran. Ingat balik soalan apa tu yang kita belajar. Sesaran untuk graf halaju masa boleh dicari dengan mengira luas di bawah graf. Luas di bawah graf daripada mana ke mana? Daripada 0 saat hingga 10 saat. 0 saat hingga 10 saat. Okey, luas di bawah graf dia bentuk trapezium. Tapi kalau kamu tak ingat rumus trapezium tak apa. Kamu pecah trapezium tu jadi 2. Bentuk segitiga campur dengan bentuk segi 4 tepat. Kamu kiralah bentuk ni. Okey, bentuk segitiga 1/2 darab 6 darab 15 campur dengan 15 darab 4. Dapatlah nilai dia ini. Okey, sesaran sama dengan luas di bawah graf. Luas segitiga tambah luas segi 4 tepat. Okey, 1/2 darab 6 darab 15 campur dengan 10 tolak 6. 10 tolak 6 tu dia punya masa. Okey, darab dengan tinggi. Tinggi tu dia punya halaju 15. Dapatlah nilai 105. Okey, senang ke susah? Benda ni nampak macam susah kalau kamu rasa macam banyaknya nak kena ingat. Tak ada banyak nak kena ingat. Benda ni by practice. Okey, kamu kena buat lagi soalan banyak-banyak supaya kamu biasa. Benda ni adalah benda senang. As long as you have enough practice. Okey, itu saja untuk 1.2. 11.2. Saya rasa cukuplah. Dan saya nak bagi latihan lah supaya kamu dapat melatih diri kamu untuk menjawab soalan. Tolong jawab praktis formatif 11.2. Okey. Praktis formatif 11.2, tolong jawab. Benda ni bukan apa? Nak memahirkan kamu mengira. Okey. Mentafsir graf. Muka surat 239. Okey. Soalan. Yang apa ni praktis formatif 2 kena buat semua. Buat semua. Lepas tu yang graf punya graf sesaran masa, lepas tu graf halaju tu kena salin tak? Salin. Baik cikgu. Okey, ada lagi soalan? Tak ada cikgu. Okeylah. Hari itu saya tutup dulu setakat ni. Terima kasih kerana hadir. Kita jumpa lagi di Google Meet yang akan datang. Terima kasih. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu, Terima kasih, belum cikgu. buat nota sampai 235 sampai ni Ya. sampai